Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang singkat ini, selama setengah jam kita berada dalam majlis ilmu ini. Semoga dengan keberadaan kita dalam majlis ini, semoga kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam maksud sebuah hadis di akhir pertemuan ini. Allah kata, Qumu maghfur lakum, beredarlah kamu dalam keadaan kamu diampunkan segala dosa-dosanya. Dan semoga dalam pertemuan yang baik ini, dan semoga kita juga dipertemukan dalam Raudhatul Jannah, dalam taman-taman syurga insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi terusnya ialah tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengetahui Rasulullah SAW ini, kita kena mengetahui juga orang yang berhampiran dengan Rasulullah, yaitu istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka inilah yang menterjemahkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW ini. Jadi kalau seseorang itu tidak mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah, kan? Sebab itu kita dulu dalam tarawih, kan, 20 rakaat al-khalifatul awal ba'da Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, kan. Maka secara tak langsung orang tu akan kenal siapa Abu Bakar. Malah habis itu pula, kita kalau bunyi Abu Bakar terlambat, sebab kita nak lapannya, kan. Kalau dah yang plus-plus tu, saya pun dulu tak faham juga kenapa Abu Bakar, kan. Sebab orang dulu dia letak tinggi sangat ahli sunnah wal jamaah ni. Al-Khalifatus Tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Lepas yang ketiga pula Al-Khalifatus Tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Khalifatur Rabi' ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi selalu kita dengar. Jadi kat situ akan datang tengok. Sebab dalam satu hadis mengatakan umat di akhir zaman ini akan banyak berpecah, seperti mana kita kata Yahudi berpecah, kan? Orang agama Islam berbagai pihak-pihak, tetapi naikkan satu saja, wa ana, yang aku ada kat sini, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Alaikum bisunnati, kamu kena ikut sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, sunnah-sunnah yang dibawa oleh khulafa ar-rasyidin, iaitu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan mereka-mereka ketiga ini Abu Bakar, Umar, Utsman ini, mereka ni salah semuanya adalah dikatakan termasuk daripada 10 orang yang diberitahu oleh Rasulullah masuk syurga. Rasulullah beritahu dah masuk syurga, tapi mereka tetap juga macam Abu Bakar, beberapa kali-kali Allah dan Rasulullah beritahu kat dia, kamu ahli syurga, kamu ahli syurga, kamu ahli syurga. Kita kalau sama kata, kan, Umar kau ni apa, wali sudah juga, kan, ataupun macam tu. Jadi pentingnya, sebab kisah dalam Al-Quran ni, sebab itu ada setengah orang golongan sesat juga, dia kata dia panggil Quraniyun, dia nak Quran saja, dia tak nak hadis. Dia tu buat apa hadis ni ada yang hadis macam ni, ada macam ni, ada pada nak tahu hadis sahih tak sahih macam ni, susah-susah, tak payahlah, kita ambil Quran saja. Sebenarnya orang tu orang yang lagi sesat, sebab dia tak tahu apa yang ada dalam Quran tu. Al-Quran tu suruh ikut Nabi, kan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa ma atakum Rasulullah fakhudhu, apa yang Rasulullah datang kamu ambil, apa yang Rasulullah larang kamu tinggalkan. Dia tak faham hadis. Sebab ada yang orang panggil anti hadis. Saya pernah jumpa orang anti hadis ni, pernah berdebat juga, tapi saya pun taklah kuat sangat, kan.
Dia bawa, dia kata, hadis Nabi kata, Wama ana illa basyarun mislukum. Rasulullah kata, ayat Quran juga, sungguhnya aku ni seorang Rasul saja. Jadi kenapa kita nak ikut Rasul? Rasul pun cakap dia Rasul, dia kena ikut Al-Quran. Jadi anti hadis. Banyak orang anti hadis ni. Anti hadis ni, dia kesesatan dia akhir-akhirnya, dia sampai dia tak solat Jumaat. Dia solat Jumaat tak ada, sebab dia dah berbagai-bagai makom kan. Bila kita sampai satu tahap yang kita ada iman kuat, jadi kenapa kita nak pergi, yang pergi solat ni orangnya tak sampai iman lagi. Jadi dia tu terpilih, orang yang terpilih yang dah cukup iman dia, dah masuk ni. Yang ni geng-geng ni tak dapat hidayah, tak petunjuk, yang pergi surau ni yang dia nak tunjuk. Jadi macam itulah dia sampai, saya tengok, saya jumpa personal tak solat mak, memang itu panggil kesesatan itu. Sebab orang panggil ingin mencari mudah. Sebab dan kita juga rasa macam agama sekarang ni dah jadi macam susah. Jadi seseorang itu dah datang surau, solat berjemaah, masa susah. Jadi masa susah, kena tunggu Ramadan ke, atau kena tu baru boleh sampai. Sedangkan perkara itu very simple saja untuk datang ke surau. Sebab itu kita kata, yang kita datang kat sini itu semuanya keinginan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa itu. Macam kita lah, saya tak selera nak makan. Oh, suah macam mana pun tak, saya tak selera, saya tak boleh makan ni, saya tak selera. Kalau orang selera, dia makan semua. Jadi itu maksudnya. Sebab itu kita sehari-hari kita minta dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu dalam, saya pernah hari Jumaat apa ni kan. Sebab itu dalam kita menjawab azam, sebab dia kata hayya 'alas solat, hayya 'alas solat. Jawab itu kita tak kata pergilah solat, pergilah surau, pergilah sembahyang, pergi sembahyang. Kita tahu, ya saya pergi. Tak, itu kan jawab macam tu. Yes, I'm coming. Tak ada. Jawab dia, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Dan kita ni tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Dengan Allah, petunjuk Allah. Sebab itu dalam doa kita selalu kita baca, kena baca doa ni. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan setiap doa yang kita ajar ni, dia kena ada rasa. Kalau kita tak rasa, just mulut saja, itu tak jadi. Bukan dia tak masuk. Macam kita, macam orang kata, minta maaf, saya minta maaf, saya maafkan. Tak, tapi hati tak. Agama ni nak ada hati. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita nak pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati kita ni sentiasa, qalbu ni mana sentiasa tu. Qalbu ni maknanya bertukar-tukar, qalbu. Berbalik-balik. Qalbu ni berbalik-balik. Jadi muqallibul qulub. Sebab tu ada orang kata, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalikkan hati, sabbit, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ataupun kita dalam bahasa Melayu pun boleh kan, semua dalam penetapan hati kita supaya ditetapkan hati. Sebab seseorang itu, saya terkesan dengan ada yang meninggal, 6 orang meninggal kan. Bila kita tengok kat situ, mana setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku itu sebenarnya pengajaran bagi kita. You bila you turn, bila turn saya kan. Ada berlaku, orang lain berlaku, bukan kita. Ada kat Kelantan tu meninggal sebab baca jadi baca khutbah. Baca khutbah sembahyang di Kelantan, saya ingat meninggal. Ada sembilan tu ni solat asar meninggal. Alhamdulillah ada macam tu. Sebab itu dalam surah Luqman dia kata, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu, Allah mempunyai ilmu sa'ah, tentang hari kiamat ni Tuhan tahu. Wa ya'lamu ma fil ahram wa yunazzilul ghais. Tuhan yang menurunkan hujan. Hujan pun Tuhan turun, kita tak tahu. Hujan ni sebenarnya kan, kita tahu kadang-kadang kita nampak je gelap. Benteng rumah tak kain yang dicidai tu selamat lagi, tak hujan lagi. Kita ingat tak mahu tadi. Lepas tu wa ma tadri wa ya'lamu ma fil arham, dalam kandungan bayi itu walaupun boleh scan itu semua kan, tapi dia tak sebenarnya boleh nampak kan. Bila dapat tu bulan-bulan baru nampak kan. Nampak pun tak betul-betul saksi sangat. Al-Piarham. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Dan
Wa maza, dan kamu tak tahu maza, apa yang akan kamu usahakan besok. Besok kadang nak pergi sekolah, siap-siap, tapi tiba ada call daripada mana-mana, sakit ke mati, tak payah pergi. Ataupun kita nak pergi satu, kita nak pergi, tak dapat pergi. Maza taksi bukan apa yang kamu nak buat besok tu, tak pasti sebenarnya, kan? Ataupun tak pergi. Dan kematian ini boleh mengubahkan segalanya. Dia kata, isteri mati, suami mati, dah habis, perubahan dah habis kan? Habis semua perubahan, perubahan habis, kehidupan hari kerja tak ada. Dan satu kematian saja dah boleh mengubahkan segala-galanya. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, dan kamu tak tahu di bumi mana yang kamu akan mati. Maza taksibu pada lahzah macam tu. Lahzah macam tu kan, orang tak dapat terbang, meninggal tak sempat sampai 3-4 minit pun. Dan kita dapat gambaran kata hikmah Tuhan, maknanya tidak ada cepat dan tidak ada lambat. Time itulah, macam itulah. Itu maksudnya pengajaran daripada kita tengok peristiwa yang berlaku tu, pengajaran tu, dan tak kena pada kita, itulah satu pengajaran besar. Mana orang berlaku aksiden semua, tapi kita tak kena aksiden. Jadi kita alhamdulillah betul lah, Tuhan bagi peluang kita. Dan modal besar yang ada pada kita tidak ada lain ialah nyawa kita. Life, hati kan. Sebab tu kalau bahasa Inggeris kata life is gold kan, masa itu emas. Tak, life is time, masa itu kehidupan itu masa. Time is life, masa itu kehidupan. Dan kita ni berhidupkan hidup kita dengan masanya. Expiry date, ajal, bahasa Arab lagi ajalun musamma, bahasa Arab ajalun musamma, ketetapan masa yang ditetapkan. Musamma ni maknanya yang telah ditetapkan bila sampai masa situ, maka itulah maknanya pengejaran. Daripada situ saya tengok kita sebagai kita ni ialah kita kena jaga sembahyang 5 waktu saja, cukuplah. Sebab itulah beramal dengan hadis-hadis yang beriman. Hadis kata sesiapa yang membaca ayat kursi, dan dia tak akan selepas siap solat, dia tak ada halangan dia daripada surga melainkan kematian saja. Jadi ayat kursi. Dan sesiapa yang membaca Allah Sayyidul Istighfar, dan sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali macam selepas solat, 10 kali lepas solat itu seolah-olah dia dapat memerdekakan 4 orang hamba yang sangat berharga. Memerdekakan hamba ni susah, jadi mana penilaian pahala itu. Maknanya seseorang itu akan mati dalam keadaan perantaraan solat saja kan. Kalau tak mati sebab maghrib, mati isyak. Kalau isyak sebab subuh. Sebab itu kadang-kadang kita tak faham, sebab tidur itu mautu sughra, tidur itu mati yang kecil sebenarnya. Sebab waktu kita mati itu, roh kita tak ada. Waktu kita tidur, roh kita tak ada dah kat kita kan. Roh kita tak ada kat kita. Soalnya kita bukan lagi kontrol roh kita masa kita mati. Dan sebab itu sebelum tidur tu banyak disuruh doa kan. Sebab itu ada satu hadis mengatakan sesiapa yang membaca 2 ayat akhir daripada surah Baqarah, amanah Rasul dengan la yukallifullah, selepas antara maghrib hingga subuh ataupun sepanjang maghrib lah, ataupun kalau hadis kata sebelum tidur. Tapi kalau orang tak baca sebelum tidur, dia macam kita baca, macam orang baca Yasin ke, ada amanah Rasul. Maka siapa yang membaca amanah Rasul dengan la yukallifullah 2 ayat ini, hadis kata kafata, cukuplah daripada segala-galanya. Semua kata cukup daripada segala amalan malam tu, dia baca 2 tu dah cukup ayat kan. Sebab tu kadang-kadang budak-budak dia tidur dengan Walkman, putuk kan. Dia macam nanda akhir kan. Sebab kalau segi telinga pun salah kan. Sebab itu dalam sebelum tidur tu banyak doa sebelum tidur. Siapa yang membaca ayat kursi, baca 3 kul wallah 3 kali, kul a'udzu falaq 3 kali, kul wallah 3 kali, dan baca ayat kursi, dan baca tadi amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, dan la yukallifullahu nafsan, Rasulullah kata kafata. Tapi nak buat susah. Yang paling senang sekali, ada hadis mengatakan sesiapa yang tidur dia tu, dia mutawaddi, dia berwuduk tidur. Sebelum nak tidur dia ambil wuduk.
yang tidur dengan wudu, maka setiap pergerakan daripada dia tidur sampai pagi esok tu semua tu dalam doa malaikat semua. Walaupun dia terbalik sini semua tu dalam ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah, bila kita ambil wudu lagi nak batal, lagi ambil wudu lagi nak batal, lagi nak kali tak payahlah. Mungkin ada gaya macam tu berlaku kan. Tiba kalau kita kata kalau dia 10 kali kita ambil wudu, boleh lawan lah. Tapi dia 2 kali wudu pun tak nak lah, tak apalah. Mana situ, mana motivasi untuk diri kita sendiri, dan macam sebab tu apa panggil, di antara amalan-amalan di akhir ini saya betul saya tengok macam para jemaah yang datang surah masjid itu, sebab tu dalam hadis mengatakan bila kamu lihat seseorang itu berulang-alik ke masjid, ulang-alik ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah dia adalah min ahli jannah, daripada ahli jannah. Itulah kelebihan-kelebihan yang dipetunjukkan oleh Allah. Tapi pada pendapat saya lah, bukan kata pula kalau boleh diramaikan sikit lagi baguslah kan. Jadi macam, tapi itulah nak macam nak ramai orang tu agak susah jugalah dalam keadaan sekarang ni kan. Jemputan jauh kita boleh pergi, tapi jemputan Surabaya solat tak dapat pergi. Jemputan jauh, jemputan makan, jemputan apa, tapi jemputan nak ride sekolah, nak ride ke Surabaya. Sebab itu dalam satu hadis, saya pernah cerita dengan Mak Puan ni, satu hari Rasulullah melalui satu kubur yang baru dikebumikan. Maka Rasulullah tanya, kubur liman hazal kubur ni bagi siapa? Maka sahabat dia, fulan bin fulan, orang itu, orang ini. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya 2 rakaat yang ringan itu kepada kubur, pada si mati tadi, si yang dalam kubur tu, dengan 2 rakaat yang ringan. Mana ringan, pendek-pendek, bukan baca ayat panjang pun, khairun lahu, lebih baik bagi dia daripada dunia dan isinya. 2 rakaat saja untuk dia sekarang ni, untuk dia yang duduk dalam kubur sekarang ni. Kalau dia boleh naik 2 rakaat saja, lebih baik daripada segala-galanya. Kelebihan tu. Jadi nak 2 rakaat tu pun kita kena kan, sebab seperti mana kita tak tahu di antara 2 rakaat mana yang boleh membimbing kita. Sebab itu dalam Islam banyak menceritakan tentang yaumul akhir, hari akhirat. Hari akhirat ni bukan bagi kiamat saja. Hari kiamat ni masa sekarang pun hari akhirat kan. Macam kita tengok pahala hari akhirat. Pahala ni sebenarnya benda yang ghaib, benda yang tak nampak kan. Orang datang surau baik sini, kalau di rumah sama je. Dia boleh tengok bola, kita tak boleh tengok bola. Balik rumah sama je, kau dapat balik apa-apa. Tapi orang yang beriman dengan ghaib, dia nampak kelebihan tu. Zikirnya lebih. Sebab itu nak beriman bila ghaib ni, dengan benda ghaib ni lah pahala, dosa, Allah melihat. Itu ghaib, benda ghaib. Yaumul akhirah tu ialah, sebab itu dalam dunia ni kita kata dunia yaumul amal. Dunia ini hari beramal. Akhirat yaumul jaza. Akhirat hari pembalasan. Di akhirat tak ada amal dah, tak ada beramal dah, hidup je kan, jaza tak ada. Tapi akhirat yaumul jaza, hari pembalasan. Sebab kalau di dunia ni yaumul amal, hari bekerja, hari beramal. Dan itulah kita kata kita melihat bahawasanya semua dalam amalan itu dia bermula kepada solat. Sebab itu syaitan ini anak kepada bapa dia, nama dia Iblis. Iblis ni bapa syaitan kan. Iblis ni dia tahu kunci kejayaan manusia ni pada solat. Pada solat sebenarnya kan. Langkah pertama, jangan dia solat. Tapi kalau dia nak solat juga, kau ganggu dia masa solat kan. Kau ganggu dia masa solat supaya la ta'lamuna syai'an, supaya dia tak tahu apa yang dia cakap dalam sembahyang. Dia sembahyang kan? Dia sembahyang tapi dia tak tahu apa yang dia sembahyang. Sembahyang dia. Dan satu lagi hadis mengatakan orang-orang munafik ni dia sembahyang tapi kusala, dalam keadaan malas. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan dia malas tu dia tak ingat Allah, melainkan sikit saja ingat Allah. Sikit-sikit, macam 2% saja kan.
Sebab itu dalam solat ini ada orang yang dapat 1/10, ada orang yang dapat 1/8, ada orang yang dapat penuh, dapat 10, ada orang tak dapat langsung, tak dapat apa-apa benda pun, dia boleh semayang saja sebab la yazkurunallaha illa qalila. Sebab itu orang kata semayang ni senang je, tak payah lapar, tapi sebenarnya proses solat itu walaupun mengambil masa 5 minit, tapi dia perlu kepada 5 minit tu lah dia kena jaga semua bukan 5 minit tu dia duduk hayal. 5 minit tu lah yang dia kena berperang, kena macam mana. Sebab itu bila kita solat seolah-olah kita munajat dengan Allah, munajat dengan Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, macam tu kan, ingat kepada Allah, macam kita bertegak macam tu, cakap dengan dia. Lepas tu kita rokok, lepas tu kita sujud duduk macam ni kan, sujud macam duduk macam ni, rokok macam ni, Rabbil firli kan. Kadang-kadang kita semayang, kita bila kata Rabbil firli itu kita tak perasan masa kita minta keampun dengan Allah, Rabbil firli warhamni, kita tak perasan kata kita minta ampun dengan Allah sebab terlalu baca sangat Rabbil firli warhamni wajburni. Itu doa tu kita kena ingat apa yang kita minta, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tu. Kat situlah kita rasa macam syaitan ini was-waskan. Sebab bila orang yang menjaga solat dengan baik, dia tak akan melakukan kesalahan lain lagi lah. Sebab solat itu boleh membimbing dia. Dan walaupun kita solat pun tak kuat-kuat sangat pun, masa kurang dah nak buat, tapi tengok-tengok juga gitu-gitu je lah kan. Tapi macam tak apalah, macam dah bukan tahap sampai sembahyang khusyuk lagi, tahap ni macam saya macam tu. Kita tak tahu imam khusyuk tak khusyuk, tak tahu kan. Sembahyang kadang mungkin orang kat ujung-ujung sana lebih banyak pahala pada kita, sebab dalam kita tak tahu apa yang dia berperang. Dia berperang dalam tu apa tahu. Ini dia berperang dengan ni. Kisah berperang kita dengan syaitan tak sama kan. Ini masalah lain, ini masalah lain. Jadi tapi kita nak berdebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya khashiin. Jadi khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah ka'annahu tarahu, seolah kamu melihat Allah melihat kamu. Fa illam takum tarahu, dan pasti kamu tak akan nampak Allah. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Itulah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini dikatakan dia adalah insan yang terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam Islam ini orang yang paling baik sekali, the second person selepas Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan? Sebab itu dalam satu hadis mengatakan, la wuzina, kalaulah kita timbang amalan iman Abu Bakar dengan iman umat kita sekarang, la rajaha iman nasaya, lebih banyak iman Abu Bakar lagi daripada iman orang lain. Umat manusia semua ni lebih iman Abu Bakar lagi. Sebab kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq. Sebab Abu Bakar ini kita lihat bahwasanya kita kena tahu sirah ni, sirah Nabawi ini, sebab sirah inilah yang akan mencorakkan Islam itu sendiri. Sehingga kan selepas pada kewafatan Rasulullah SAW, dan Rasulullah kewafatan semasa hidup Rasulullah tak menamakan sesiapa yang pengganti selepas menjadi khalifah ini. Tapi kita lihat bahasanya Abu Bakar inilah orang yang 3 hari 3 malam bersama dengan Rasulullah di Gua Sur. Kan? Rasulullah ni, jadi Abu Bakar ni bersama dengan Rasulullah 3 malam sewaktu berada dalam gua. Jadi Abu Bakar ni sewaktu dia muda dulu sebelum Islam ni pun dia dah menaruh harapan, dan dia seorang yang baik. Dia tak pernah berzina, dia tak pernah minum arak, tak pernah sembah berhala kan? Walaupun dia sebelum Islam, dan dia adalah muda daripada Rasulullah 2 tahun 6 bulan sahaja kan? Dan dia sentiasa mengikuti Rasulullah. Dia terkenal di sewaktu muda dulu pun seorang yang baik, seorang yang dia adalah yang membantu orang lain membayar denda-denda ataupun saman-saman yang orang yang membunuh sebagainya, apa denda-denda. Itu Abu Bakar yang
yang menyelesaikan. Maka sewaktu Rasulullah membentangkan Islam kepada Abu Bakar lah yang tidak ragu-ragu lagi dah. Kan? Dia adalah orang yang pertama memeluk Islam. Kan? Abu Bakar adalah orang yang pertama memeluk Islam dan orang yang pertama berhijrah dengan Rasulullah SAW dan orang yang pertama dikebumikan bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Kan? Suatu hari di Bukit Uhud. Di Bukit Uhud, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berada atas bukit. Tiba-tiba Bukit Uhud itu bergegar, berguncang. Maka Rasulullah kata kepada oleh kerana bukit itu takut dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah kata, tenanglah wahai Uhud. Ingat, sesungguhnya di atas kamu bukit kamu sekarang ni Rasulullah, Siddiq wa Syahidain. Maksudnya, wahai bukit Uhud, kau bertenang, jangan bergerak. Semuanya di atas kamu sekarang ni, atas Rasulullah, Siddiq dan 3 orang syahid. Iaitu masa itu Rasulullah beruhud, Rasulullah dah beritahu dah bahwasanya Umar akan mati syahid, Utsman akan mati syahid dan Ali akan mati syahid. Rasulullah dah beritahu gambaran dah. Dan Rasulullah gambaran dah tentang itu dah salah satu daripada mukjizat Rasulullah SAW dah beritahu kepada gambaran itu. Sebab itulah sewaktu Sayyidina Umar waktu ditikam oleh Abu Lulu Al-Majusi, dia tanya dia, siapa yang tikam dia? Islam tu kafir. Maka dia kata Majusi itulah kafir, mana dia mati syahid. Walaupun dia nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nak dia mati syahid, akhirnya dia pun mati syahid, dibunuh. Begitu juga dengan Utsman, dibunuh oleh pemberontak yang memberontak waktu itu. Dan begitu juga dengan Sayyidina Ali, yang tidak mati dibunuh ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Abu Bakar sewaktu kematian Rasulullah, kewafatan Rasulullah SAW ini, Abu Bakar ini diterkenal dengan seorang yang kurus, halus, perwatakan yang menarik, dan dia ini adalah seorang yang sangat lembut dan suka menangis. Tapi bila sampai waktu yang tegas, dia adalah sangat tegas. Dia sangat tegas. Abu Bakar lah banyak kat sini timbul kalau Syiah dia tak disebut, dia tak didengar nama Abu Bakar, tak didengar nama Umar, tak didengar Utsman, dia tak didengar. Semua orang ini hancur semua. Orang ini semua murtad. Jadi bila kata 3 orang ni murtad, Abu Bakar ni dia bersama dengan Abu Bakar ni dah bapa mertua Rasulullah, dah sahabat rapat, dan Aisyah binti Abu Bakar bapa mertua dia. Tapi Abu Bakar tak ambil kesempatan dengan seorang Nabi, sebagai seorang Nabi, kalau kita hubungan rapat kan. Tapi Abu Bakar tidak. Maknanya mereka mengambil insiden berlaku sewaktu kewafatan Abu Bakar ini. Mereka mengatakan kewafatan Rasulullah ini, bahwasanya khalifah yang paling layak sekali dapat ialah Ali, dan mereka di belakang mereka adalah Yahudi yang mengkomplotkan sampai tersentuhnya akidah jadi politik, dan akhirnya timbullah satu imam 12 Syiah itu beriman dengan imam 12 orang, dan imam 12 orang ini hilang beratus tahun dulu, tak jumpa lagi, dia akan kembali semula. Dan imam-imam mereka itu adalah maksum yang tidak melakukan kesalahan. Itu yang timbul masalah sekarang ini, dan nantilah kita bincang kali ini masalah complicated kan, susah nak dipahami. Dan saya faham kat sini adalah bila disebut Abu Bakar saja, dah tentulah dia dah benci dengan Ummu Aisyah. Dan Aisyah tu isteri orang yang paling buruk akhlaknya. Sedangkan satu hari sahabat Amr bin As berkata, ya Rasulullah, siapa man ahabban nas ilaika, siapakah yang manusia yang kamu paling sayang sekali?
Maka Rasulullah kata, Aisyah daripada lelaki, daripada perempuan. Dalam sahabat tanya, minar rijal, daripada lelaki siapa? Abuha, bapaknya, itu Abu Bakar. Dan Rasulullah kata macam. Jadi selepas kematian Rasulullah, ada satu golongan kata dia orang ni murtad. Mereka ni dah mengkhianati Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah bersama dengan mereka selama 23 tahun, didikan tak ada apa benda kan. Rasulullah meninggalkan orang yang tak menjaga Islam, merosakkan Islam. Itu tak boleh diterima secara logik. Secara logikkan dia, takkan Rasulullah mendidik sahabat-sahabat menjadi perangai macam tu. Dan Abu Bakar inilah, kita tahu Abu Bakar ni, yang sewaktu dia dilantik menjadi khalifah kan, maka sewaktu timbul orang Madinah pun nak ambil khalifah ni di pihak mereka, sebab mereka kata orang Mekah ni dah akan balik ke Mekah dan kita sini Madinah, maka kita perlulah ambil sebagai mesyuarat di Bani Thaqif dekat Masjid Madinah itu. Maka Abu Bakar pergi dan berbincang dengan mereka dan beritahu bahawasanya sesungguhnya mengikut Islam, mengikut syariat Islam, khalifah ini adalah mesti dimiliki orang Quraisy, orang Mekah, keturunan Quraisy. Maka akhirnya mereka terima. Maka Abu Bakar melantik Umar dan Abdullah Sa'ad bin Waqqas sebagai calon untuk menjadikan calon untuk menjadi khalifah. Bukan dia angkat dia sendiri. Kita saya ni berebut sikit nak kan. Maka Abu Bakar kata, ambillah Umar ataupun Sa'ad bin Waqqas. Maka kata Umar, kalaulah aku jadi khalifah, nasib runtuh langit ini. Aku tak akan jadi khalifah selagi ada orang yang sebaik Abu Bakar ini. Maka Umar mengambil tangan Abu Bakar, bayar tak aku membai'ahkan, janji untuk menaati pada kamu, menjadikan kamu seorang khalifah dan diikuti oleh semua. Tapi masa tu Ali tak ada. Jadi yang sini kata itulah Ali tak ada, Ali tak suka. Sebenarnya Ali sokong juga, tapi kemudian timbul dia bawa macam tu. Ini bahaya benda tu. Okey, masalah khilafan yang berlaku di mereka itu. Makanya sebenarnya tak ada khilaf apa pun. Sebenarnya timbul yang kemudian ini. Maka waktu itulah Abu Bakar dilantik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh sahabat-sahabat. Dan Abu Bakar juga diberitahu oleh Rasulullah SAW sewaktu Rasulullah wafat dalam keadaan sakit itu, sebelum wafat Rasulullah meminta Abu Bakar supaya menjadi imam ganti Rasulullah. Sedangkan menjadi ganti tempat Rasulullah ini adalah satu benda yang besar, tak pernah berlaku. Selagi ada Rasulullah jadi imam. Tapi waktu Rasulullah sakit, Rasulullah minta Abu Bakar supaya menggantikan Rasulullah. Sebab rumah Rasulullah macam tu, dia boleh tengok orang tunggu-tunggu semayang. Maka kenapa ni tak semayang lagi? Rasulullah kata, Aisyah kata, sebab mereka menunggu kamu. Maka Rasulullah kata, bagilah ayah kamu supaya jadi imam, menggantikan aku. Maka Al-Quran pun tak turun menceritakan bahasanya apa yang dibuat Rasulullah itu salah ataupun hadis tak. Maka dah pasti bahasanya yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah tepat, yang meminta supaya signal supaya Abu Bakar itulah akan seolah-olah menggantikan dia selepas kewafatan Rasulullah SAW. Setelah kewafatan lepas Abu Bakar menjadi khalifah, maka khalifah Abu Bakar berkata dalam satu khutbah yang besar, yang tak ada lagi orang baca khutbah atau bagi orang yang beri ucapan seperti ini. Maka Abu Bakar berkata, wahai manusia semua, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih untuk memimpin kamu semua. Aku dipilih untuk memimpin kamu semua. Dan aku bukanlah yang terbaik dalam kalangan kamu semua. Aku bukan yang terbaik pun. Rendah diri. Maka kata, akulah yang layak. Sekiranya aku buat baik, maka bantulah aku. Kalau aku buat baik, bantulah aku. Dan sekiranya aku lakukan kesilapan, maka betulkanlah aku. Betullah. Kebenaran adalah satu amanah, dan dusta itu adalah satu pengkhianatan. Ini sangat-sangat besar kalau boleh pakai ini kan. Dan orang yang lemah di kalangan kamu semua adalah kuat pada pandanganku.
Mana kalau orang yang lemah, dia itu bukan lemah, sebenarnya dia kuat. Aku akan tegakkan keadilan supaya dia jadi kuat. Sehingga aku berikan hak kepadanya, maka bila aku bagi hak kepada orang yang lemah, dan tentu dia kuat. Dan orang yang kuat, penguasa-penguasa di kalangan kamu, semuanya akan jadi lemah. Sebab apa? Aku akan ikutkan keadilan. Bila akan ikutkan keadilan, dia tak kuatlah sebab ikut peraturan. Janganlah ada suatu kaum yang meninggalkan jihad. Ini Abu Bakar tekankan, jangan ada satu kaum pun yang menjihad. Kecuali kalau kita tinggalkan jihad. Jihad ni maknanya sesuatu benda yang bersungguh-sungguh, berjuang Islam dan sebagainya. Sesungguhnya Allah akan menimpakan kehinaan kepada badannya. Kalau kita tinggalkan jihad ni bukan perang sajalah, maknanya benda perkara lain. Dan apabila keburukan sudah menemui kamu, maka Allah akan mendatangkan bala kepada kamu. Kalau seseorang itu tak berjuang, tidak menegakkan Islam, akan jadi mendatangkan kepada mereka adalah kesusahan. Ta'alah kepadaku selama mana aku taat kepada Allah. Taat, kamu ikut perintah padaku selagi aku ikut perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila aku melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib kepada kamu semua untuk mentaatiku. Khutbah Abu Bakar setelah dia diangkat menjadi khalifah. Marilah semua mendirikan solat. Marilah semua mendirikan solat. Dia minta supaya mendirikan solat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kamu semua. Inilah antara pengajaran yang kita dapat ni ialah bagaimana sikap Abu Bakar itu dalam keadaan tawaduk dan dalam keadaan. Tapi sifat tawaduk, rendah diri Abu Bakar ini setelah Abu Bakar menjadi khalifah, sebelum lagi itu dah timbul pemberontakan di hujung-hujung negara, di Yaman, di kawasan pinggiran-pinggiran, timbul orang rendah, timbul orang yang nak mengaku jadi nabi. Zaman dulu pun ada orang mengaku jadi nabi. Musailamah Kazzab dan seorang laki-laki semua mengaklaim jadi nabi. Sebab dia kata nabi ini dapat habuan banyak, nak jadi nabi juga. Maka dan satu bagi pula pada orang yang tak bayar zakat. Dia kata tak payah lagi bayar zakat, bayar apa betul. Maka Abu Bakar mengambil bendera yang kuat. Dia kata dia nak serang orang yang mengisytiharkan tak nak keluar zakat. Maka Umar kata, ya Abu Bakar, kenapa kamu nak serang orang yang tak bayar zakat? Dia sedangkan mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Maka Abu Bakar kata, tidak, aku tidak membezakan di antara solat dan zakat. Orang yang tidak menghalal mengatakan zakat tidak wajib, maka sama juga dia mengatakan solat tidak wajib, maka dia akan perang. Maka begitulah Abu Bakar tegasnya. Satu lagi yang Abu Bakar tegas, sewaktu Rasulullah nak wafat, Rasulullah menghantarkan satu tentera ke satu tempat di Rom, nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sewaktu Rasulullah hantar dia umur baru 18 tahun. 18 tahun jadi komando besar. Kan? Maka bila Rasulullah wafat, misi itu ditangguhkan. Bila Abu Bakar nak teruskan misi itu dengan diketuai oleh Usamah bin Zaid umur 18 tahun, maka ramailah di bawah dia tu Umar, Uthman, Zaid bin Khalid bin Walid, semua jenis hebat-hebat saja, tapi dipimpin oleh budak. Maka orang lain pun banyak tak setujulah, kata kalau boleh tukar orang lain sebab bagi yang tua sikit. Tapi Abu Bakar berkeras, dia kata aku tidak akan menukarkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Rasulullah dah lantik Usamah, walaupun dia umur 18 tahun, aku akan tetap ikut apa yang dilantik oleh Rasulullah. Dia tak akan tukar. Dan itulah penghormatan yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai seorang khalifah yang dan kita lihat bahwasanya Abu Bakar ni banyak dalam Quran yang nama-nama dia tercatat dalam Allah puji dia, seperti mana dalam sedekah dalam surah Baqarah dan hadis yang menuduh Aisyah berzina yang dibuat oleh puak-puak munafik. Maka situ pun ada kisah yang diceritakan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi kita sebagai biasa-biasa ni bolehlah mencari-cari tentang kisah-kisah sahabat-sahabat terutama kali sahabat-sahabat yang berkaitan dengan
Khulafa Rasyidin yang 4 orang ni, dan sahabat-sahabat lain lagi lah yang banyak yang kita tahu. Jadi semoga sedikit sebanyak bila kita mencintai Rasulullah, sebab wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan para sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat ini, sebab itu Rasulullah kata la tasubbu ashabi, jangan kamu memaki, menuduh seorang sahabat. Kita tak boleh meletakkan seorang sahabat, maka mengatakan apa sahabat ni teruk sangat. Tak, sahabat tu memang adalah dia dapat radhiyallahu anhu, mereka adalah seorang yang dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makam yang tinggi di dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh cerita-cerita ada semua ada cerita negatif kan, cerita ni kenapa dia sahabat awak macam ni, salah ni sahabat dia. Tak, kita tak boleh meletakkan sahabat ini macam melakukan kesalahan dan sebagainya, dan mereka juga tak maksum. Tapi kita tak boleh nak mengutuk, mengeji sahabat-sahabat mereka itu adalah bersama dengan Rasulullah SAW. Saya minta maaf segala kesilapan dan sebagainya. Semoga kita lebih lagi mencintai Rasulullah, dan bila mencintai Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat dia, dan terutama juga wa ala alihi ni ahli keluarga dia, ahli bait. Daripada kalau kita mencinta Ali, Hasan, Husain, tapi tidaklah cinta ahli bait seperti mana yang dicintakan oleh ahli Syiah. Kan, mereka itu lain pula cara dia buat. Jadi ahli bait ni kita mencintai supaya mereka tu ada keistimewaan sendiri pada ahli bait, tapi bukan dengan hulu melampaui dengan macam menganggapkan mereka ni sebagai jelmaan Tuhan dan sebagainya. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.